Halo, Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam Info Poli bersama Andy Hakim. Cuma nak ingatkan anda terlebih dahulu ya. Bagi anda yang belum subscribe channel ini, silalah subscribe. Kemudian like dan share dengan rekan-rekan anda. Dan terima kasih kerana sudi menonton channel ini. Baiklah, kali ini kami akan bercerita mengenai keluarga Kapoor lagi. Keluarga Kapoor lagi tahu. Tapi keluarga Kapoor yang ini berbeza dengan keluarga Kapoor yang pernah kami kongsikan dengan anda sebelum ini. Okey, sebenarnya guys, ada beberapa keluarga Kapoor yang sekarang mencipta nama dalam industri perfilman Bollywood. Yang pernah kami ceritakan dulu ialah keluarga Kapoor daripada generasi Prithviraj Kapoor sehinggalah ke Kareena Kapoor. Kali ini kami akan kongsikan berkenaan dengan keluarga pelakon Bollywood terkenal Anil Kapoor. Ramai juga yang bertanya apakah Anil Kapoor ada hubung kaitnya dengan keluarga Raj Kapoor yang merupakan atuk kepada Karishma dan Kareena Kapoor. Jawapannya, iya, sebenarnya mereka ini ada hubungan kekeluargaan, tapi hubungan kekeluargaan yang agak jauh. Dinasti Kapoor yang kami bicarakan ini dimulakan oleh insan yang bernama Surinder Kapoor. Beliau dilahirkan pada 23 Disember 1925 dan beliau ini merupakan penerbit filem-filem Hindi dan juga pernah memegang jawatan sebagai Presiden Persatuan Penerbit Filem dan TV India daripada tahun 1995 hinggalah tahun 2001. Surinder Kapoor dilahirkan di Peshawar yang pada masa itu masih berada dalam kawasan negara India. Kini Peshawar merupakan bahagian daripada negara Pakistan. Beliau merupakan sepupu kepada Prithviraj Kapoor, ayah kepada Raj Kapoor, Shami Kapoor dan Shashi Kapoor. Prithviraj Kapoor lah yang mengajak Surinder untuk hijrah ke Bombay yang sekarang dikenali dengan nama Mumbai untuk menyertai industri perfilman Hindi. Dia memulakan kerjayanya di Mumbai sebagai setiausaha kepada heroin popular Geeta Bali yang kemudiannya menjadi menantu sepupunya Prithviraj Kapoor. Kalau anda ingat, Geeta Bali berkahwin dengan anak Prithviraj Kapoor iaitu Shami Kapoor. Selepas itu dia mula menerbitkan beberapa filem, namun di peringkat awal filem-filem terbitannya gagal membuat keuntungan. Selepas bangkit daripada kegagalan, dia menerbitkan lagi filem-filem yang sebahagiannya adalah pembuatan semula daripada filem-filem Kannada, Tamil ataupun Telugu. Seperti filem-filem yang bertajuk Hum Panch, Wo Sat Din, Loafer, Judai, Sirf Tum, Hamara Dil Aapke Paas Hai, Pukar, No Entry dan lain-lain lagi. Dan hampir semua filem-filemnya ini dibintangi oleh anak keduanya, Anil Kapoor. जुबानी को दिल की कहानी को बिन बोले दिल जान ले के दिल से मिलके पल में खिल के हो जाए कुछ 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 तो जरूर जब पास हो ऐसा हुजूर जब पास हो. Surinder Kapoor meninggal dunia kerana serangan jantung pada 24 September 2011. Dia mendapat 3 anak lelaki, yang ketiganya aktif dalam industri filem di Bollywood, iaitu Bonnie Kapoor, Anil Kapoor dan Sanjay Kapoor. Seorang anak perempuannya, Reena Kapoor, tidak terbabit dalam industri filem. Namun Reena berkahwin dengan Sandeep Marwah yang merupakan pemilik Marwah Films and Video Studios. Anak sulungnya Bonnie Kapoor dilahirkan pada 11 November 1955 dan merupakan penerbit filem-filem Hindi yang terkenal. Bonnie Kapoor berkahwin 2 kali. Yang pertama dia berkahwin dengan wanita yang bernama Mona Shourie pada tahun 1983 dan mendapat sepasang anak iaitu Arjun Kapoor dan Anshula Kapoor. Bonnie Kapoor bercerai dengan isteri pertamanya pada tahun 1996 dan di tahun yang sama, tepatnya pada 2 hari bulan Jun 1996, Bonnie berkahwin dengan pelakon terkenal Sri Devi.
Hasil perkahwinan dengan Sri Devi, dia mendapat 2 anak perempuan iaitu Janvi Kapoor dan Khushi Kapoor. Bonnie Kapoor dan adik-adiknya merupakan generasi kedua daripada ayahnya Surinder Kapoor dan mereka ini bersaudara 2 pupu dengan Raj Kapoor, Shami Kapoor dan Shashi Kapoor. Bonnie Kapoor terkenal sebagai penerbit yang berani mengambil pelakon-pelakon hebat dengan bayaran yang mahal untuk membintangi filem-filem awal terbitannya, misalnya filem Hum Punch yang menampilkan pelakon terkenal ketika itu Mithun Chakraborty dan Amrish Puri. Di Bollywood, nama Bonnie Kapoor tercatat sebagai penerbit yang banyak melancarkan pelakon baru yang kemudiannya menjadi pelakon terkenal, misalnya adiknya sendiri Anil Kapoor yang dilancarkannya dalam filem terbitannya Wo Sat Din. Kemudian dia juga yang melancarkan kerjaya adiknya yang seorang lagi iaitu Sanjay Kapoor dan juga pelakon Tabu dalam filem Prem. Bonnie Kapoor juga yang melancarkan kerjaya lakonan anak Hema Malini dan Dharmendra Eshadiol menerusi filem Koi Mere Dil Se Puche. जो तू मिल जाए गजब हो जाए तेरी दुनिया में खुशियों के मेले लगा दूंगा. Bonnie Kapoor juga banyak membantu menguruskan kerjaya adiknya Anil Kapoor di Bollywood sehingga tahun 1999. Pada tahun 2000, Bonnie menerbitkan filem Pukar yang dibintangi oleh adiknya Anil Kapoor, Madhuri Dixit dan Namrata Shirodkar. Dan sebagai penerbit, Bonnie memenangi 2 anugerah untuk filem ini, termasuk anugerah National Film Awards. Kejayaan lainnya yang beliau perolehi ialah menerusi filem terbitannya pada tahun 2002 yang bertajuk Company. Filem ini tidak hanya berjaya di pasaran tapi mampu memenangi 6 kategori awards dalam Festival Filmfare. Memang ada beberapa filem terbitannya selepas itu yang gagal teruk di pasaran. Namun Bonnie tak berputus asa. Dia tetap menerbitkan filem dan akhirnya usahanya kembali membuahkan hasil bila filem terbitannya pada tahun 2009 yang bertajuk Wanted dan dibintangi oleh Salman Khan berjaya memecahkan beberapa rekod termasuk sebagai filem dengan kutipan kasar yang kedua tertinggi pada tahun 2009 itu. भी है जवाब. Isteri pertama Bonnie Kapoor langsung tidak terbabit dalam industri filem. Dia merupakan seorang pengusaha. Tapi isteri keduanya Sri Devi merupakan pelakon hebat bukan hanya untuk filem-filem Hindi tapi juga hebat dalam filem-filem Tamil, Telugu, Malayalam dan Kannada. Ramai yang tak tahu nama sebenar Sri Devi. Sebenarnya nama lengkap Sri Devi ialah Sri Amma Yanger Ayappan. Beliau dilahirkan pada 13 Ogos 1963 dan meninggal dunia pada 24 Februari 2018. Sri Devi diiktiraf sebagai superstar wanita yang pertama dalam sejarah filem India. Beliau banyak memenangi anugerah di India, antaranya National Film Award, Nandi Award, award daripada negeri Tamil Nadu dan negeri Kerala. Dia merupakan pemenang 3 kali anugerah Filmfare Award dan juga memenangi 3 kali anugerah Filmfare untuk filem-filem Selatan India. Pada tahun 2013, kerajaan India menganugerahinya dengan anugerah Padma Shri. Sri Devi juga dinyatakan di antara pelakon yang menerima bayaran tertinggi untuk dekad 80-an akhir
dan dianggap sebagai ikon yang mempunyai pengaruh yang besar dalam sejarah perfilman India. Sri Devi mula berlakon seawal usia 4 tahun dalam filem Tamil, manakala filem Hindi pertama lakonannya dibintanginya ketika dia berusia 9 tahun. Pada tahun 70-an, Sri Devi berjaya mengukuhkan namanya sebagai pelakon filem di India Selatan dan menjadi pelakon utama untuk filem-filem tersebut. Dia masih berlakon dalam filem-filem India Selatan sehingga awal dekad 90-an. Masih bercakap tentang Sri Devi. Dalam filem Hindi, Sri Devi menunjukkan lakonan yang berkesan dalam filem Julie terbitan tahun 1975, walaupun dia hanya berlakon sebagai adik kepada heroin filem itu, Lakshmi. Filem Hindi pertama lakonannya dengan menjadi pelakon utama ialah menerusi filem Solva Saban, dan akhirnya peminat filem Hindi menerima kehadirannya menerusi filem terbitan tahun 1983 yang bertajuk Himmatwala. Selepas membintangi filem itu, dia berjaya mengukuhkan namanya di Bollywood dengan kejayaan filem-filem lakonannya seperti Mawali terbitan tahun 1983, Justice Chowdhury juga terbitan tahun yang sama, Tofa terbitan tahun 1984, Nayak Adam juga tahun 1984, begitu juga dengan filem Maksad. Kemudian filem Master G terbitan tahun 1985, Nazrana terbitan tahun 1987, Mr. India juga terbitan tahun 1987, Waqt Ki Awaz terbitan tahun 1988, dan Chandni terbitan tahun 1989. Sri Devi juga banyak menerima pujian kerana lakonannya dalam filem-filem seperti Sadma 1983, Nagina 1986, Chalbas 1989, Lamhe 1991, Khuda Gawah 1992, Gumrah 1993, Ladla 1994 dan Judai 1997. Selepas itu dia berehat panjang kerana melahirkan 2 orang anaknya. Dia muncul semula, namun kali ini hanya berlakon drama TV Malini Iyer antara tahun 2004 hingga 2005. Sri Devi kembali berlakon filem layar lebar pada tahun 2012 menerusi filem English Winglish, dan filem ke-300 lakonannya yang juga merupakan filem terakhir lakonannya yang bertajuk Mum diterbitkan pada tahun 2017. Kedua-dua filemnya itu iaitu filem bertajuk English Winglish dan Mum banyak menerima pujian dan akhirnya dia diberikan National Film Award untuk kategori pelakon wanita terbaik. Pada 24 Februari 2018, Sri Devi ditemui tidak bernyawa lagi dalam biliknya di Hotel Jumeirah Emirates Towers di Dubai, United Arab Emirates. Menurut laporan rasmi, dia dikatakan secara tidak sengaja tenggelam dalam tap mandi dalam keadaan yang tidak sedar. तुमने मुझे बदनाम किया, प्यार मुझे तुम करते हो, फिर किस बात से डरते? मेरे ख्वाबों की ताबीर, आज मिलन का वादा था, संगम का इरादा था, इतना जरूरी। उल्टी चलाई, चाहती गाड़ी, मेरी मर्जी न चली, मेरी बातें न मानी, मैं तो हूँ पागल मुंडा, तू है मेरी सोनी कुड़ी। आते जाते गली में मेरा दिल धड़के, मेरे पीछे पड़ी है आठ सी लड़की। हाय मेरे घुटनों से लंबे, हाय मेरी चोटी, हाय मेरी अक्षत रंजनी। Okey guys, seterusnya kami kongsikan pula mengenai Arjun Kapoor yang merupakan
anak Bonnie Kapoor dengan isteri pertamanya Mona Shourie. Arjun memulakan kerjayanya sebagai penolong pengarah untuk filem-filem terbitan ayahnya seperti filem No Entry pada tahun 2005 dan Wanted 2009. Dia mula berlakon pada tahun 2012 menerusi filem Ishaqzadeh dan kemudian muncul dalam beberapa filem lain antaranya Gundai pada 2014, Two State 2014, Finding Funny 2014 dan filem yang bertajuk Key and Car pada tahun 2016. Arjun dilahirkan pada 26 hari bulan Jun 1985. Arjun mempunyai seorang adik kandung yang bernama Anshula Kapoor dan ibu tirinya ialah pelakon Sri Devi. Ibu kandungnya meninggal dunia pada tahun 2012 dan ibu tirinya pula meninggal dunia pada tahun 2018. Selepas kematian ibu tirinya, Arjun dinyatakan berbaik-baik dengan kedua adik-adiknya satu ayah iaitu Janhvi Kapoor dan Khushi Kapoor. Arjun dalam satu temu bual pernah ditanyakan mengenai perceraian ibu bapanya dan perkahwinan kedua bapanya dan Arjun menjawab sewaktu kecil dia merasa agak sukar dengan keadaan itu. Namun bila dah semakin dewasa dia harus menerima kenyataan itu dan meneruskan kehidupan. Menurutnya lagi dia dan adiknya jarang bertemu ayahnya ketika mereka kecil kerana kesibukan ayahnya. Jadi dia tak merasa sangat akan hal ayahnya bercerai dengan ibunya dan berkahwin dengan pelakon Sri Devi. Arjun Kapoor tidak sempat memasuki kolej kerana dia berhenti belajar di sekolah menengah. Dia juga menderita obesiti di usianya seawal 20-an. Berat badannya mencapai 140 kg ketika itu. Itu yang menyebabkan dia jadi mudah marah dan tidak ada keyakinan diri. Dan filem pertamanya, Ishaqzadeh, terbitan tahun 2012, berjaya di carta box office. Filem lain lakonannya yang juga berjaya ialah Gundai 2014 dan juga filem lakonan bersama Alia Bhatt yang bertajuk Two States. Namun filem-filem lakonannya selepas itu, Key and Car bersama Kareena Kapoor terbitan tahun 2016 dan Half Girlfriend bersama Shraddha Kapoor terbitan tahun 2017 juga gagal di pasaran. Dua filem lakonannya di tahun 2019, India's Most Wanted dan Panipat pun gagal di pasaran. Arjun masih belum berkahwin dan kini dikabarkan hubungannya agak rapat dengan Malaika Arora yang pernah berkahwin dengan Arbaz Khan dan hubungan ini bermula sejak tahun 2019. और सिखाए नैन क्या है पूरे तन को मैं भिगा दूं मुखरा जवान हूँ मैं लैस हूँ जवानी से यार बिना साया हुन मैं की करा साया जी लाया मरा साया रब मुझसे खफा साया साया हुन मैं की करा साया Anak kedua Bonnie Kapoor dengan isteri pertamanya Anshula Kapoor tidak terbabit sama sekali dalam dunia perfilman Bollywood. Dan anak Bonnie Kapoor bersama isteri keduanya Sri Devi, kedua-duanya perempuan iaitu Janhvi dan Khushi. Janhvi dilahirkan pada 6 hari bulan Mac 1997 dan dia kini merupakan pelakon filem Hindi mengikuti jejak langkah ibunya. Filem pertama lakonannya bertajuk Dhadak terbitan tahun 2018. Sungguh menyedihkan ketika filemnya ditayangkan, ibunya tidak sempat menyaksikan filem pertama lakonannya itu. Janhvi menghabiskan persekolahannya di Dhirubhai Ambani International School di Mumbai dan sebelum berlakon filem pertamanya, Janhvi belajar ilmu lakonan di Lee Strasberg Theatre and Film Institute di California, Amerika Syarikat. Walaupun filem pertama lakonannya Dhadak bersama hero Ishan Khatter yang merupakan adik tiri pelakon terkenal Shahid Kapoor gagal di pasaran India, namun filem ini tidak dianggap gagal sepenuhnya. Kerana filem ini berjaya membuat kutipan yang menguntungkan bila ditayangkan di luar India dan lakonan Janhvi dalam filem ini mendapat perhatian para pengkritik filem. Janhvi Kapoor dijangka akan kembali berlakon pada tahun 2020 bila dia akan muncul dalam segmen antologi seram cerita-cerita hantu Zoya Akhtar di Netflix. Dia juga dijangka akan berlakon dalam filem biopik Gunjan Saxena The Kargil Girl. Selain itu, Janhvi juga akan berlakon watak gadis kembar dan bergandingan dengan Rajkumar Rao dalam filem komedi yang bertajuk Ruhi Afsana
dan beberapa filem lainnya. Seorang lagi anak Bodhi Kapoor dengan Sri Devi ialah Khushi Kapoor. Khushi dilahirkan pada 5 November tahun 2000. Buat masa ini kabarnya Khushi masih mengambil kursus lakonan di New York Film Academy di Amerika Syarikat. Khushi pernah menyatakan dia memang bercita-cita nak jadi pelakon. Bila ramai yang bertanya bila dia akan memulakan kerjaya lakonannya, Khushi cuma menjawab dia tak tahu bila akan mula berlakon, tapi filem pertama lakonannya pastinya di bawah terbitan dan arahan Karan Johar. Madhu, I love you. I love you too. पिया 16 साल के मेरा मेरा सब प्यार 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 में वारा रे वारा साथिया मेरा मेरा सब प्यार 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 में तेरे. Okey guys, itu bahagian yang pertama info berkenaan dengan keluarga Kapoor daripada dinasti Surinder Kapoor yang merupakan ayah kepada pelakon terkenal Anil Kapoor. InsyaAllah di bahagian yang kedua nanti kami akan kongsikan keluarga Kapoor ini yang lainnya pula, termasuklah Anil Kapoor dan anak-anaknya. Dan bagi biasa, sebelum mengucapkan bye-bye, suka nak ingatkan anda yang belum lagi subscribe, silalah subscribe channel ini, kemudian like dan share. Yang nak tengok video sepenuhnya lagu-lagu yang dimuatkan dalam episod ini, sila pergi ke bahagian description kami. Di situ ada disertakan link YouTube untuk lagu-lagu tersebut. Yang nak komen atau bagi cadangan, silalah ke bahagian bawah. Dan yang nak follow IG dan Facebook saya, itu ada alamatnya. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. जान दी यानी दिल दिया खुदा खुदा